Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya, segala nikmat-Nya. Dan antara nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam yang kita nikmati pada hari ini, yang membuatkan kita antara manusia yang paling berbahagia di atas muka bumi ini berbanding dengan manusia-manusia lain yang menganut agama selain daripada agama Islam, yang hanya itu saja yang diredai Allah Ta'ala. Firmanullah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, sesiapa yang mencari agama cara hidup, mencari selain daripada Islam, agama Islam sebagai cara hidup dia, maka falan yuqbala minhu, usahanya itu tak akan diterima, sia-sia, kan, tanpa membuahkan apa-apa hasil yang positif. Bahkan di akhirat nanti dia di kalangan orang yang rugi. Di dunia dia rugi kerana pasti dia tidak akan dapat mencari agama yang lebih baik daripada agama Islam. Dan di akhirat dia lagi rugi kerana dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi kita di kalangan manusia yang menganut agama Islam, walaupun bermacam-macam pancaroba, ujian, kan, penderitaan, kesusahan, kan, anggaplah itu satu ujian daripada Allah Ta'ala. Sekiranya kita bersabar dalam menempuhi ujian itu, maka kita akan beroleh kejayaan, kan, di akhirat nanti. Dalam kita melalui ibadah puasa ini, antara perkara yang biasa dibincangkan oleh orang ramai ialah kita akan beroleh kesihatan. Adakah itu betul? Ya, betul, kan. Barangkali ada orang yang terlebih, kan, kilogramnya dia nak kurangkan kilogram dia, kan. Tapi itu bukanlah sebenarnya tujuan utama disyariatkan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini bukan setakat untuk fizikal, tetapi sebenarnya lebih penting untuk kita punya rohani kita, spiritual kita, kan. Inilah makanan-makanan spiritual, kan. Kalau zahir perlu makanan, spiritual perlu makanan. Apa makanannya? Ibadah kepada Allah Ta'ala, kan. Fitrah manusianya begitu, kan. Dan itu jugalah tujuan utama manusia dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menunaikan, memberikan, kan, pengibadatan kepada aku, kan, semata-mata. Jadi antara perkara yang saya nampak kita perlu highlightkan juga, kan, dalam proses ibadat ini sebenarnya ialah kita nak cuba mengawal nafsu kita, kan. Kalau di luar daripada bulan puasa, susah kita nak turun bersembahyang secara berjemaah, susah, berat, kan. Ada orang yang lagi kuat daripada kita, boleh angkat 200 kilo boleh angkat, tapi nak angkat kaki dia nak bawa ke masjid bukan main, susah, kan. Tetapi kenapa tiba-tiba kita dapat rasa di bulan Ramadan ni lain macam, kan, ringan je nak pergi ke masjid, nak turun ke surau untuk tarawih ringan saja, kan. Kalau kita pergi mana-mana surau, mana-mana masjid sekarang ni, start daripada 1 Ramadan, kan, penuh sampai belakang. Kalau tempat saya dekat Desa Indah,
Surau tu tak muat tuan-tuan. Biasanya lebih kosong banyak. Kan? Di bulan puasa, Masya Allah, kita terpaksa tempah beberapa kemah di tepi-tepi surau tu. Kena letak papan. Hampakan sejadah. Kan? Kenapa? Kerana manusia semakin ramai. Kan? Berpusu-pusu. Datang ke surau, ke masjid. Cuma sekarang ni dah 7 Ramadan ni, dah makin kurang dah sebenarnya. Kan? Yang kita hampa dulu tu kat belakang-belakang tu kan, sekarang ni hamparan tu kadang-kadang tak dibuka dah. Kenapa? Sekarang ni dah jadi penuh balik kan. Rupanya semangat tu pun dia jadi kurang kan. Mula-mula kan kuat hangat-hangat tahi ayam lah, sekarang ni dah slow sikit. Mungkin nanti dekat dengan nak raya lagi slow lah kan. Terutamanya golongan ibu-ibu kan, untuk sebagai persediaan untuk hari raya kan. Di kalangan salafus soleh, mereka menyambut Ramadan lebih hebat daripada mereka menyambut hari raya kan. Okey, kenapa situasi ini boleh berlaku? Hati kita ni jadi semakin lembut kan. Antara sebabnya ialah kerana nafsu kita ini bila dilawan kan dengan kelaparan, dia akan menjadi kan kurang bertenaga nafsu kita. Dalam diri kita tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya sentiasa berlaku peperangan antara nafsu dan akal yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Kan manusia ni kan disebut ahsana taqwim, fi ahsani taqwim, kejadian yang paling sempurna. Kan ada nafsu, ada akal. Kalau para malaikat hanya nafsu saja, tak pelik para malaikat ni buat baik, mentaati perintah Allah Ta'ala selama-lamanya, tak pernah buat silap. Itu adalah kerana mereka tiada nafsu, hanya akal semata-mata. Kalau haiwan pula, kalau mereka berkelakuan jahat, itu tidak menjadi perkara yang asing, kerana haiwan itu dikurniakan Allah Ta'ala nafsu saja, ada naluri je kan, nafsu, tak ada akal yang boleh membezakan yang ni baik, yang ni tak baik, yang ni haram, yang ni tak haram kan. Tak pernah lagi kita jumpa kan harimau di tengah hutan tiba-tiba tak makan daging. Kenapa? Kan kerana tak boleh membunuh, hanya makan daun-daun saja. Tak ada lagi kan. Itu kerana naluri dia akan makan kan. Naluri dia ada nafsu, dalam diri dia ada nafsu. Tapi manusia, Masya Allah, makhluk yang amat sempurna, diberikan akal, diberikan nafsu kan. Akal yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan, tetapi nafsu sentiasa pada asalnya, nafsu itu mahukan segala apa yang dilarang kan. Itu naluri fitrah manusia kan. Macam budak-budak kan, kita larang dia naik pokok, itulah yang dia nak naiknya. Larang dia main mercun, itulah yang dia nak mainnya kan. Hari pertama pun baru ni dah kena dah mercun kan. Jadi rupa-rupanya antara tujuan kita berpuasa ni, kita nak kita panggil kawal nafsu kita. Nafsu kita tak boleh bunuh kan. Nafsu ni kalau kita bunuh tuan-tuan, tak ada dah manusia kat dalam dunia ni. Tak ada dah manusia yang nak kahwin. Kenapa? Nafsu kahwin tak ada selera kan. Tengok orang sama macam tengok pokok, sudah kan. Itu perlu kita panggil perlu dirawat lah kan. Ulama sufi antaranya kita sebut Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali mengatakan, nafsu ni kita boleh kategorikan kepada 3 kan. Kategori yang paling bawah dipanggil kategori an-nafsul ammarah. Ini manusia asal-asalnya nafsu ni je lah. Apa maksud nafsul ammarah? An-nafsul ammarah ialah nafsu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Suruh buat jahat. Inilah yang orang Melayu kata apa? Ikut nafsu lesu kan. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Sama je sebenarnya tu kan. Nafsu lah tu kan. An-nafsul ammarah ini dia sentiasa suruh buat jahat. Kalau kita kalah dengan dia tuan-tuan, akal kita tak boleh nak lawan dia, iman kita pun tak kuat, maka jadilah manusia itu lebih hina daripada haiwan. Diletakkan oleh Allah Ta'ala di tahap status yang paling rendah kan. Dalam Quran sebut fi asfalis safilin,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami dah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami letakkan dia ke tahap yang paling rendah. Ketika mana manusia itu kalah dengan nafsu dia. Segala apa yang buat semua ikut nafsu, ikut rasa. Tak boleh sebenarnya. Kan? Ya, nak makan ikut nafsu, pergi bazar Ramadan ikut nafsu, habis satu bazar Ramadan dia nak beli, kan. Nasib baik duit tak cukup. Kan? Nasib baik hari pertama beli-beli sakit perut, hari kedua kurang sikit belinya, kan. Itu an-nafsul amarah. Ini perlu kita lawan dia, tuan-tuan. Ulama menyebut ini dikira mujahadatun nafsi, mesti lawan hawa nafsu kita. Nabi kata kita kembali, satu kali tu Nabi kembali daripada perang, kita kembali daripada peperangan yang kecil dan kita sekarang ni berhadapan dengan peperangan yang lagi besar. Peperangan apa, tuan-tuan? Peperangan dengan nafsu kita. Lawan, kan? Tak boleh ikut nafsu. Kalau kita berjaya kawal dia, didik dia dengan apa, tuan-tuan? Yang pertama, perlu dengan ilmu. Kerana dengan ilmu lah kita belajar akan menghasilkan keimanan yang kuat. Iman sebenarnya yang berjaya mengawal kita. Iman sebenarnya yang berjaya mengawal hawa nafsu. Kan? Bila dikawal, naiklah setingkat daripada paling rendah tadi, dinaik setingkat kedua, namanya an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah maksudnya nafsu yang mencela. Apa mencela, tuan-tuan? Mencela ni maksudnya bila diri kita ni tersalah melakukan sesuatu. Sebagai manusia biasa memang kadang-kadang tersalah melakukan sesuatu, waktunya lemah iman, kan? Bila tersalah melakukan sesuatu, selepas melakukan akan datang rasa kesal. Ya Allah, kenapalah aku buat macam ni, kan? Perbuatan yang aku buat tadi tu tak kena, tak elok, salah. Datang rasa menyesal, kan? Allah, terbuat rasa menyesal. Ini dah kira bagus sikit, tuan-tuan, daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi tak ada rasa kesal, dia bangga pula, kan? Aku buat itu, aku buat ini, kan? Zaman sekarang ni banyak orang nafsu amarah. Kalau kita buka-buka majalah-majalah, kan, banyak kisah-kisah benar, kan? Kod internet ke, oh aku bangga, aku buat itu, aku buat ini, sedangkan yang dia buat tu salah. Perlu kita didik, naik sikit jadi lawamah. Ada rasa menyesal, kurang-kurang rasa menyesal itu akan membuahkan rasa taubat pada Allah Ta'ala, kan? Bila rasa menyesal, ada rasa taubat, kan? Tapi jangan kita berada di tahap yang kedua saja. Sebab nafsu ini bila hanya di tahap kedua, menyesal, besok lusa, selang banyak hari dah lupa dah dia, buat balik. Ini nafsul lawamah, kan? Ini nafsul lawamah, kan? Kita kena didik lagi nafsu ni, kawal dia, ubah dia. Yang terakhir, tuan-tuan, kita mesti sampai ke tahap yang tertinggi, dipanggil sebagai an-nafsul mutmainnah. Yang ni tak ada masalah dah, tuan-tuan. Nafsu yang tenang. Kan dalam Quran ada sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, jiwa-jiwa yang tenang ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu meredai dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini ganjaran yang paling besar yang semua manusia cita-citakan, nak masuk syurga, kan? Tapi sebelum masuk syurga, syaratnya kena an-nafsul mutmainnah, tuan-tuan, kan? Itu yang mudah masuk syurga, kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. An-nafsul mutmainnah, apa maksud dia? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tadi asalnya suka buat jahat, tetapi dia berjaya ubah jiwa tu, akhirnya suka buat baik. Kalau dulu suka langgar perintah, sekarang ni suka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semayang, suka sangat semayang, kan? Tak sampai waktu semayang lagi dah berada tempat semayang, kan? Tak sampai masuk waktu lagi dah ambil air semayang dah, kan? Duk tunggu-tunggu, kan? Itu nafsul mutmainnah, tuan-tuan, kan? Suka untuk buat baik, tak ada dah, dia tak melawan lagi dah, kan? Kalau nafsul mutmainnah, kalau nafsul amarah ni,
kan, sembahyang puasa ni berat rasa puasa ni kan, tak ada orang kan beli makanan makan, ada orang tak makan kan. Nafsul mutmainnah masya-Allah sentiasa ikut, merasa lazat melakukan ketaatan dengan puasanya, dengan kan baca Qurannya kan. Sekarang ni di surau-surau masya-Allah ada orang buat tadarus kan, tapi buat tadarus pun untuk menggalak kawan tadarus kena bagi hadiah lagi kan, sagu hati, bagi kain pelekat, bagi apa. Kenapa? Kerana itulah kita nak didik kan. Nafsu kita ni tuan-tuan, setengah ulama dia mentamthilkan, beri analogi, dia umpama kuda. Kalau tuan-tuan pernah naik kuda kan, kuda ni kalau kita naik dia kan, kalau kita tak kawal dia, dia yang kawal kita kan. Kuda ni ibarat nafsu kita kan. Kita naik kuda, kita kena tunjukkan kita ni berkuasa atas kuda tu tuan-tuan. Kita tarik tangan tali sebelah kanan, bengkok kepala dia di kona kanan. Kita tarik sebelah kiri, di kona kiri kan. Kita nak laju, dia laju. Kita nak perlahan, dia perlahan. Itu orang dah lama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baru kali pertama naik kuda, tak dapat lagi macam tu kan. Nafsu kita ini kita kena main tarik tali lah kan. Tak boleh kita kekang sangat dia, tahan dia, matikan dia. Ada setengah orang tu kan, setengah hajaran nak sampai darjat yang tinggi, apa cara tuan-tuan? Dia potong kemaluan dia, tak jadi juga kan. Potong kemaluan dia, potong kemaluan orang lain, baru ni dia masuk berita kan. masya-Allah, itu dah sesat tuan-tuan kan. Kita kena layan dia kan. Tapi pada masa yang lain, pada masa yang sama kita bertegas juga pada dia dalam sebahagian perkara kan. Kita tegas. Akhir sekali bila kita dah sampai ke tahap ini kan, ke tahap an-nafsul mutmainnah, jadilah kita orang-orang yang disebut oleh Allah Taala orang yang bertakwa. Itulah hasil yang paling besar dalam berpuasa kan. Sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kaum-kaum yang terdahulu sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan akhir sekali kamu akan jadi bertakwa. Kat mana takwa? Nabi kata at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa tu bukan di luar, di tangan, di kaki. Takwa tu dalam hati kan. Kita berjaya menjadikan hati itu takut kepada Allah Ta'ala, merasa betul-betul dia itu hamba Allah Ta'ala, ikut taat segala perintah Allah Ta'ala. Akhirnya diredai Allah Ta'ala. Bila Allah dah reda tuan-tuan, ke mana kita? Di tempat yang Allah akan jadikan kita reda, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan tazkirah yang ringkas ini kan, kita cubalah kan untuk dapat semua ni. Saya dah beritahu tadi tuan-tuan, tangga pertama dia ilmu, kena belajar. Jangan kita berpada dengan apa yang kita ada sekarang ni. Belajarlah, kenali diri kita kan, bagaimana cara untuk kita didik nafsu kita ni, naikkan nafsu kita dari nafsul ammarah naik kepada al-lawamah, naik kepada al-mutmainnah. Sama-samalah kita berusaha, berjihad, bermujahadah kan dalam diri, barulah lepas tu mudah nak bermujahadah di luar kan. Jihad dalam diri dulu, barulah jihad di luar kan. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan kamu manfaatkanlah segala ilmu yang telah kamu ajarkan kepada kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutnya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan kamu tunjukkanlah juga kepada kami yang batil itu adalah batil, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Lebih sikit
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya, segala nikmat-Nya. Dan antara nikmat yang paling besar adalah iman dan Islam yang kita nikmati pada hari ini, yang membuatkan kita antara manusia yang paling berbahagia di atas muka bumi ini berbanding dengan manusia-manusia lain yang menganut agama selain daripada agama Islam, yang hanya itu saja yang diredai Allah Ta'ala. Firmanullah Ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Maksudnya, sesiapa yang mencari agama, cara hidup, kan, mencari selain daripada Islam, agama Islam sebagai cara hidup dia, maka falan yuqbala minhu, usahanya itu tak akan diterima, sia-sia, kan, tanpa membuahkan apa-apa hasil yang positif. Bahkan di akhirat nanti dia di kalangan orang yang rugi. Di dunia dia rugi kerana pasti dia tidak akan dapat mencari agama yang lebih baik daripada agama Islam, dan di akhirat dia lagi rugi kerana dia akan kekal di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Jadi kita di kalangan manusia yang menganut agama Islam, walaupun bermacam-macam pancaroba, ujian, kan, penderitaan, kesusahan, kan, anggaplah itu satu ujian daripada Allah Ta'ala. Sekiranya kita bersabar dalam menempuhi ujian itu, maka kita akan beroleh kejayaan, kan, di akhirat nanti. Lewat sangat dah masa ni. Pukul berapa habis? Pukul 2 kan? Saya cubalah ringkaskan. Hari ni saya nak sentuh satu perkara mungkin tak disentuh lagi oleh, kan, penceramah pentazkirah sebelum ini. Dalam kita melalui ibadah puasa ini, antara perkara yang biasa dibincangkan oleh orang ramai ialah kita akan beroleh kesihatan. Adakah itu betul? Ya, betul, kan. Barangkali ada orang yang terlebih, kan, kilogramnya dia nak kurangkan kilogram dia, kan. Tapi itu bukanlah sebenarnya tujuan utama disyariatkan ibadah puasa ini. Ibadah puasa ini bukan setakat untuk fizikal, tetapi sebenarnya lebih penting untuk kita punya rohani kita, spiritual kita, kan. Inilah makanan spiritual, kan. Kalau zahir perlu makanan, spiritual perlu makanan. Apa makanannya? Ibadah kepada Allah Ta'ala, kan. Fitrah manusianya begitu, kan. Dan itu jugalah tujuan utama manusia dicipta. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka menunaikan, memberikan, kan, pengibadatan kepada aku, kan, semata-mata. Jadi antara perkara yang saya nampak kita perlu highlightkan juga, kan, dalam proses ibadat ini sebenarnya ialah kita nak cuba mengawal nafsu kita, kan. Kalau di luar daripada bulan puasa, susah kita nak turun bersembahyang secara berjemaah, susah, berat, kan. Ada orang yang lagi kuat daripada kita, boleh angkat 200 kilo boleh angkat, tapi nak angkat kaki dia, nak bawa ke masjid, bukan main susah, kan. Tetapi kenapa tiba-tiba kita dapat rasa
Di bulan Ramadan ni lain macam. Kan ringan je nak pergi ke masjid. Nak turun ke surau untuk tarawih ringan saja, kan. Kalau kita pergi mana-mana surau, mana-mana masjid sekarang ni, start daripada 1 Ramadan, kan, penuh sampai belakang. Kalau tempat saya dekat Desa Indah, surau tu tak muat, tuan-tuan. Biasanya lebih kosong banyak, kan. Di bulan puasa, Masya Allah, kita terpaksa tempah beberapa kemah di tepi-tepi surau tu, kena letak papan, hampakan sejadah, kan. Kenapa? Kerana manusia semakin ramai, kan, berpusu-pusu datang ke surau, ke masjid. Cuma sekarang ni dah 7 Ramadan ni dah makin kurang dah sebenarnya, kan. Yang kita hampa dulu tu kat belakang-belakang tu, kan, sekarang ni hamparan tu kadang-kadang tak dibuka dah. Kenapa? Sekarang ni dah jadi penuh balik, kan. Rupanya semangat tu pun dia jadi kurang, kan. Mula-mula kan kuat, hangat-hangat tahi ayam lah. Sekarang ni dah slow sikit. Mungkin nanti dekat dengan nak raya lagi slow lah, kan. Terutamanya golongan ibu-ibu, kan. Untuk sebagai persediaan untuk hari raya, kan. Di kalangan salafus soleh, mereka menyambut Ramadan lebih hebat daripada mereka menyambut hari raya, kan. Okey. Kenapa situasi ini boleh berlaku? Hati kita ni jadi semakin lembut, kan. Antara sebabnya ialah kerana nafsu kita ini bila dilawan, kan, dengan kelaparan, dia akan menjadi, kan, kurang bertenaga nafsu kita. Dalam diri kita, tuan-tuan, puan-puan, sebenarnya sentiasa berlaku peperangan antara nafsu dan akal yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala, kan. Manusia ni, kan, disebut ahsana taqwim, fi ahsani taqwim, kejadian yang paling sempurna, kan. Ada nafsu, ada akal. Kalau para malaikat hanya nafsu saja, tak pelik para malaikat ni buat baik, mentaati perintah Allah Ta'ala selama-lamanya, tak pernah buat silap. Itu adalah kerana mereka tiada nafsu, hanya akal semata-mata. Kalau haiwan pula, kalau mereka berkelakuan jahat, itu tidak menjadi perkara yang asing, kerana haiwan itu dikurniakan Allah Ta'ala nafsu saja, ada naluri je, kan, nafsu. Tak ada akal yang boleh membezakan yang ni baik, yang ni tak baik, yang ni haram, yang ni tak haram, kan. Tak pernah lagi kita jumpa, kan, harimau di tengah hutan tiba-tiba tak makan daging. Kenapa? Kan, kerana tak boleh membunuh, hanya makan daun-daun saja. Tak ada lagi, kan. Itu kerana naluri dia akan makan, kan. Naluri dia ada nafsu, dalam diri dia ada nafsu. Tapi manusia, Masya Allah, makhluk yang amat sempurna, diberikan akal, diberikan nafsu, kan. Akal yang sentiasa menyuruh kepada kebaikan, tetapi nafsu sentiasa pada asalnya, nafsu itu mahukan segala apa yang dilarang, kan. Itu naluri fitrah manusia, kan. Macam budak-budak, kan, kita larang dia naik pokok, itulah yang dia nak naiknya. Larang dia main mercun, itulah yang dia nak mainnya, kan. Hari pertama pun baru ni dah kena dah mercun, kan. Jadi rupa-rupanya antara tujuan kita berpuasa ni, kita nak kita panggil kawal nafsu kita. Nafsu kita tak boleh bunuh, kan. Nafsu ni kalau kita bunuh, tuan-tuan, tak ada dah manusia kat dalam dunia ni. Tak ada dah manusia yang nak kahwin. Kenapa? Nafsu kahwin tak ada selera, kan. Tengok orang sama macam tengok pokok, sudah, kan. Itu perlu kita panggil perlu dirawat lah, kan. Ulama sufi antaranya kita sebut Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali mengatakan, nafsu ni kita boleh kategorikan kepada 3, kan. Kategori yang paling bawah dipanggil kategori an-nafsul ammarah. Ini manusia asal-asalnya nafsu ni je lah. Apa maksud nafsul ammarah? An-nafsul ammarah ialah nafsu yang sentiasa menyuruh kepada kejahatan. Suruh buat jahat, kan. Inilah yang orang Melayu kata apa? Ikut nafsu lesu, kan. Ikut hati mati, ikut rasa binasa. Sama je sebenarnya tu, kan. Nafsu lah tu, kan. An-nafsul ammarah ini
Dia sentiasa suruh buat jahat. Kalau kita kalah dengan dia, tuan-tuan, akal kita tak boleh nak lawan dia, iman kita pun tak kuat, maka jadilah manusia itu lebih hina daripada haiwan. Diletakkan oleh Allah Ta'ala di tahap status yang paling rendah. Kan dalam Quran sebut fi asfalis safilin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami dah jadikan manusia itu sebaik-baik kejadian. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami letakkan dia ke tahap yang paling rendah. Ketika mana manusia itu kalah dengan nafsu dia. Segala apa yang buat semua ikut nafsu, ikut rasa. Tak boleh sebenarnya. Kan? Ya, nak makan ikut nafsu, pergi bazar Ramadan ikut nafsu, habis satu bazar Ramadan dia nak beli, kan? Nasib baik duit tak cukup. Kan? Nasib baik hari pertama beli sakit perut, hari kedua kurang sikit belinya, kan? Itu an-nafsul amarah. Ini perlu kita lawan dia, tuan-tuan. Ulama menyebut ini dikira mujahadatun nafsi, mesti lawan hawa nafsu kita. Nabi kata kita kembali, satu kali tu Nabi kembali daripada perang. Kita kembali daripada peperangan yang kecil dan kita sekarang ni berhadapan dengan peperangan yang lagi besar. Peperangan apa, tuan-tuan? Peperangan dengan nafsu kita. Lawan. Kan? Tak boleh ikut nafsu. Kalau kita berjaya kawal dia, didik dia, dengan apa, tuan-tuan? Yang pertama, perlu dengan ilmu. Kerana dengan ilmu lah kita belajar akan menghasilkan keimanan yang kuat. Iman sebenarnya yang berjaya mengawal kita. Iman sebenarnya yang berjaya mengawal hawa nafsu. Kan? Bila dikawal, naiklah setingkat daripada paling rendah tadi, dia naik setingkat kedua, namanya an-nafsul lawamah. An-nafsul lawamah maksudnya nafsu yang mencela. Apa mencela, tuan-tuan? Mencela ni maksudnya bila diri kita ni tersalah melakukan sesuatu. Sebagai manusia biasa memang kadang-kadang tersalah melakukan sesuatu, waktunya lemah iman, kan? Bila tersalah melakukan sesuatu, selepas melakukan akan datang rasa kesal. Ya Allah, kenapalah aku buat macam ni? Kan? Perbuatan yang aku buat tadi tu tak kena, tak elok, salah. Datang rasa menyesal. Kan? Allah, terbuat rasa menyesal. Ini dah kira bagus sikit, tuan-tuan, daripada yang pertama tadi. Yang pertama tadi tak ada rasa kesal, dia bangga pula. Kan? Aku buat itu, aku buat ini, kan? Zaman sekarang ni banyak orang nafsu amarah. Kalau kita buka-buka majalah-majalah, kan? Banyak kisah-kisah benar, kan? Kod internet ke, oh aku bangga aku buat itu, aku buat ini, sedangkan yang dia buat tu salah. Perlu kita didik naik sikit jadi lawamah. Ada rasa menyesal, kurang-kurang rasa menyesal itu akan membuahkan rasa taubat pada Allah Ta'ala. Kan? Bila rasa menyesal, ada rasa taubat, kan? Tapi jangan kita berada di tahap yang kedua saja. Sebab nafsu ini bila hanya di tahap kedua, menyesal, besok lusa, selang banyak hari dah lupa dah dia, buat balik. Ini nafsul lawamah, kan? Ini nafsul lawamah, kan? Kita kena didik lagi nafsu ni, kawal dia, ubah dia. Yang terakhir, tuan-tuan, kita mesti sampai ke tahap yang tertinggi, dipanggil sebagai an-nafsul mutmainnah. Yang ni tak ada masalah dah, tuan-tuan. Nafsu yang tenang. Kan dalam Quran ada sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu, jiwa-jiwa yang tenang ini, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dalam keadaan kamu meridai dan kamu diridai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu di kalangan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Ini ganjaran yang paling besar yang semua manusia cita-citakan, nak masuk syurga, kan? Tapi sebelum masuk syurga, syaratnya kena an-nafsul mutmainnah, tuan-tuan. Kan? Itu yang mudah masuk syurga, kan? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. An-nafsul mutmainnah, apa maksud dia? Jiwa yang tenang. Jiwa yang tadi asalnya suka buat jahat, tetapi dia berjaya ubah jiwa tu, akhirnya suka buat baik. Kalau dulu suka langgar perintah, sekarang ni suka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Semayang, suka sangat semayang, kan? Tak sampai waktu semayang lagi dah berada tempat semayang.
Kan, tak sampai masuk waktu lagi dah ambil air sembahyang dah. Kan, duk tunggu-tunggu. Kan, itu nafsul mutmainnah tuan-tuan. Kan, suka untuk buat baik. Tak ada dah, dia tak melawan lagi dah. Kan, kalau nafsul mutmain, kalau apa nafsul amarah ni kan, sembahyang puasa ni berat rasa puasa ni kan, tak ada orang kan beli makanan makan, ada orang tak makan kan. Nafsul mutmainnah masya-Allah sentiasa ikut, merasa lazat melakukan ketaatan dengan puasanya, dengan kan baca Qurannya kan. Sekarang ni di surau-surau masya-Allah ada orang buat tadarus kan, tapi buat tadarus pun untuk menggalakkan orang tadarus kena bagi hadiah lagi kan, sagu hati, bagi kain pelekat, bagi apa. Kenapa? Kerana itulah kita nak didik kan. Nafsu kita ni tuan-tuan, setengah ulama dia mentamthilkan, beri analogi, dia umpama kuda. Kalau tuan-tuan pernah naik kuda kan, kuda ni kalau kita naik dia kan, kalau kita tak kawal dia, dia yang kawal kita kan. Kuda ni ibarat nafsu kita kan. Kita naik kuda, kita kena tunjukkan kita ni berkuasa atas kuda tu tuan-tuan. Kita tarik tangan tali sebelah kanan, bengkok kepala dia di kona kanan. Kita tarik sebelah kiri, di kona kiri kan. Kita nak laju, dia laju. Kita nak perlahan, dia perlahan. Itu orang dah lama tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baru kali pertama naik kuda, tak dapat lagi macam tu kan. Nafsu kita ini kita kena main tarik tali lah kan. Tak boleh kita kekang sangat dia, tahan dia, matikan dia. Ada setengah orang tu kan, setengah hajaran nak sampai darjat yang tinggi, apa cara tuan-tuan, dia potong kemaluan dia, tak jadi juga kan. Potong kemaluan dia, potong kemaluan orang lain, baru ni dia masuk berita kan. masya-Allah, itu dah sesat tuan-tuan kan. Kita kena layan dia kan. Tapi pada masa yang lain, pada masa yang sama kita bertegas juga pada dia dalam sebahagian perkara kan. Kita tegas. Akhir sekali bila kita dah sampai ke tahap ini kan, ke tahap an-nafsul mutmainnah, jadilah kita orang-orang yang disebut oleh Allah Taala orang yang bertakwa. Itulah hasil yang paling besar dalam berpuasa kan. Sebagaimana firman Allah Taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas kaum-kaum yang terdahulu sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan akhir sekali kamu akan jadi bertakwa. Kat mana takwa? Nabi kata at-taqwa hahuna. 3 kali Nabi sebut at-taqwa hahuna. Takwa tu bukan di luar, di tangan, di kaki. Takwa tu dalam hati kan. Kita berjaya menjadikan hati itu takut kepada Allah Ta'ala, merasa betul-betul dia itu hamba Allah Ta'ala, ikut taat segala perintah Allah Ta'ala, akhirnya diredai Allah Ta'ala. Bila Allah dah reda tuan-tuan, ke mana kita? Di tempat yang Allah akan jadikan kita reda, iaitu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan tazkirah yang ringkas ini kan, kita cubalah kan untuk dapat semua ni. Saya dah beritahu tadi tuan-tuan, tangga pertama dia ilmu, kena belajar. Jangan kita berpadan dengan apa yang kita ada sekarang ni. Belajarlah, kenali diri kita kan, bagaimana cara untuk kita didik nafsu kita ni, naikkan nafsu kita dari nafsul ammarah naik kepada al-lawamah, naik kepada al-mutmainnah. Sama-samalah kita berusaha, berjihad, bermujahadah kan dalam diri, barulah lepas tu mudah nak bermujahadah di luar kan. Jihad dalam diri dulu, barulah jihad di luar kan. Wallahu a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami sesuatu yang bermanfaat untuk kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan kamu manfaatkanlah segala ilmu yang telah kamu ajarkan kepada kami. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk mengikutnya. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan kamu tunjukkanlah juga kepada kami yang batil itu adalah batil dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.